Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan membincangkan topik 4.2 diode semiconductor. Baik, kita mulakan dulu dengan apakah yang dimaksudkan ataupun pengertian definisi semiconductor. Secara mudahnya, semiconductor merupakan bahan yang mempunyai sifat kekonduksian elektrik antara konduktor dan juga penebat. Rintangan semiconductor bertambah apabila suhu menurun. Oleh itu, semiconductor bertindak sebagai penebat pada suhu yang rendah. Apabila suhu meningkat, tenaga elektron valence di dalam semiconductor bertambah dan dapat terlepas dari atom masing-masing, lalu menjadi elektron bebas dan membentuk lohong untuk membawa cas. Penambahan pasangan elektron bebas dan lohong menyebabkan rintangan semiconductor berkurang. Jadi ada dua jenis pembawa cas, iaitu elektron bebas bercas negatif dan lohong bercas positif. Okey, modifikasi semiconductor tulen. Seperti yang kita tahu sebelum ini, silikon dan germanium merupakan semiconductor tulen yang mempunyai sifat kekonduksian elektrik yang lemah. Kekonduksian elektrik oleh semiconductor intrinsik dapat ditingkatkan dengan menambahkan benda asing melalui proses pendopan. Okey, di sini kita boleh perhatikan ini adalah contoh semiconductor tulen atau lebih dikenal sebagai semiconductor intrinsik, iaitu silikon dan germanium yang mempunyai 4 elektron valence dan membentuk ikatan kovalent antara atom-atomnya. Ini adalah struktur kekisi silikon. Okey. Baik, untuk meningkatkan kekonduksian ataupun pengaliran arus elektrik, jadi semiconductor tulen ini haruslah menjalani satu proses yang dipanggil proses pendopan. Proses pendopan ini adalah proses penambahan benda asing ke dalam kekisi hablur semiconductor tulen seperti ini, silikon dan germanium. Okey, antara benda asing ataupun unsur yang ditambahkan bagi meningkatkan pengaliran ataupun kekonduksian elektrik, iaitu unsur yang mempunyai 5 elektron valence dan 3 elektron valence. Okey, hasil daripada proses pendopan ini akan terhasillah semiconductor yang dipanggil sebagai semiconductor ekstrinsik yang terdiri daripada dua jenis, iaitu jenis N dan juga jenis P. Jenis N ini bermaksud negatif, maksudnya elektron lebih daripada lohong, manakala jenis P adalah positif, lohong melebihi elektron, maksudnya lohong adalah cas majority di dalam kekisi. Okey, kita boleh perhatikan di sini ini adalah semiconductor jenis N. Okey, kita boleh perhatikan di sini apabila fosforus ini adalah bahan ataupun unsur yang mempunyai elektron valence 5, okey, ditambahkan ke dalam semiconductor tulen atau semiconductor intrinsik, okey, akan terdapat elektron yang bebas ataupun satu ekstra elektron yang berada bergerak bebas di luar ni. Okey, ini akan menjadikan elektron menjadikan semiconductor ini bersifat negatif sebab berlebihan elektron. Okey, kita perhatikan pula ini adalah semiconductor jenis P. Okey, jenis P yang ditambahkan dengan unsur boron yang mempunyai 3 elektron valence. Okey, jadi kita boleh perhatikan di sini ini ada satu ekstra lohong, maksudnya lohong ini berlebihan, lebih daripada bilangan elektron. Jadi semiconductor ini dikenal sebagai jenis P ataupun positif. Okey, seterusnya kita akan mengkaji dengan lebih mendalam proses pendopan. Bagaimanakah semiconductor jenis N dan jenis P terhasil hasil daripada proses pendopan. Di sini kita boleh tengok ini adalah kekisi hablo silikon yang asli ataupun semiconductor intrinsik. Okey, pendopan jenis N. Bagaimana pendopan jenis N ini dilakukan? Unsur pentavalent seperti arsenik, antimoni
fosforus ditambah kepada semikonduktor tulen. Di sini kita akan tengok atom penderma, contohnya di sini adalah fosforus yang mempunyai elektron valence 5. Okey. Jadi apabila ditambahkan ke dalam semikonduktor ataupun pada silikon semikonduktor tulen, dia akan menghasilkan satu elektron yang bebas yang bercas negatif. Jadi bilangan elektron bebas bertambah dengan kehadiran unsur pentavalent. Ini nampak di sini ada satu elektron yang ekstra di sini. Okey, unsur pentavalent dikenali sebagai unsur atom penderma yang menyumbangkan elektron bebas dalam proses penubuhan jenis N. N ni ingat elektron negatif. Maksudnya ada ekstra negatif ataupun ekstra elektron yang bercas negatif. Elektron bebas merupakan pembawa cas majoriti, manakala lohong ialah pembawa cas minoriti. Ini adalah struktur ikatan kovalent ataupun struktur silikon dan juga fosforus setelah dilakukan pendopan. Seterusnya kita tengok jenis pendopan jenis P, itu semikonduktor jenis P. Okey, untuk menghasilkan jenis semikonduktor jenis P, silikon ataupun semikonduktor tulen akan ditambahkan benda asing ataupun akan didopkan dengan unsur trivalent seperti boron, gallium dan indium yang ditambahkan kepada semikonduktor tulen. Dalam kes ini silikon. Okey, bilangan lohong yang bersifat positif bertambah kerana kehadiran unsur trivalent. Mana lohongnya ni? Nah, ini yang lohong ini maksudnya ada ruang kosong yang tidak diisi oleh elektron. Maksudnya elektron di sini tidak mempunyai pasangan. Okey. Jadi unsur trivalent dikenali sebagai atom penerima yang menyumbang lohong dalam proses pendopan jenis P. Jadi lohong dalam kes ini jenis P mempunyai lohong yang berlebihan yang merupakan pembawa cas majoriti, manakala elektron bebas ialah pembawa cas minoriti. Diode semikonduktor. Diode semikonduktor ialah peranti elektronik yang terhasil dari cantuman semikonduktor jenis N dan jenis P. Pada peranti ini akan ada tanda atau garis yang mewakili katod ataupun kutub negatif seperti dalam gambar rajah yang ditunjukkan ini. Ini ada garisan di sini, ini adalah kutub. Yang sebelah ini yang ditunjukkan ini adalah kutub negatif. Okey, di sini ada diagram ataupun rajah. Ini adalah struktur bidaan diode, di mana kita boleh nampak di sini yang P ini adalah semikonduktor jenis P, yang N inilah semikonduktor jenis N. Baik, di antara P dan N dia ada satu pemisah yang dipanggil simpang. Okey. Nanti kita akan bincang apakah fungsi simpang ini. Baik, seterusnya kita akan bincangkan fungsinya. Okey, diode semikonduktor berfungsi untuk membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja, ataupun dengan kata lain, diode semikonduktor boleh menukar arus ulang-alik menjadi arus terus. Baik, ini kita akan bincang secara lanjut, iaitu kewujudan simpang dan voltan simpang dalam diode. Okey. Di sini di sebelah kiri ini adalah semikonduktor jenis P. Okey, P positif yang diwakili oleh lohong. Di sini ada simpang yang memisahkan jenis P, semikonduktor jenis P dan jenis N. Okey. Jadi yang berwarna hitam ini adalah elektron yang mewakili ataupun yang mewakili semikonduktor jenis N. Okey, sebaik dicantumkan Pn, elektron bebas dari jenis N akan menghanyut merentasi simpang ke jenis P untuk mengisi kekosongan di situ. Okey, secara logiknya memang elektron ini akan tertarik kepada terminal ataupun kutub positif yang diwakili oleh lohong.
Okey, apabila elektron ini bergerak merentasi simpang, maka akan ada wujud satu lapisan yang dipanggil sebagai satu lapisan susutan dan voltan simpang. Ini yang berwarna biru ini. Okey. Jadi satu lapisan susutan yang kekosongan, ini tiada pembawa cas, terbentuk berhampiran dengan simpang. Lapisan susutan di sisi jenis P bercas negatif dan di sisi jenis N bercas positif. Ini akan mewujudkan voltan simpang yang menghentikan pengaliran pembawa cas berikutnya dan menghalang pengaliran arus merentasi simpang. Maksudnya apabila elektron ini sudah mengisi sebahagian daripada lohong ini dan akan meninggalkan ruang kosong pula di bahagian jenis N ini di sini. Maksudnya di sini tadi ini positif, yang ini sini jadi negatif, yang ini negatif akan menjadi positif. Baiklah, seperti mana yang kita ketahui, diod ialah peranti elektronik yang hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Jadi kali ini kita akan kaji pula cara diod berfungsi dalam litar. Baik, ada dua keadaan ataupun ada dua kaedah cara diod berfungsi. Yang pertama sekali dipanggil sebagai pincang kehadapan dan yang kedua dipanggil sebagai pincang songsang. Okey, apakah yang berlaku semasa pincang kehadapan? Baiklah, arus hanya akan dapat mengalir apabila diod disambung dalam posisi terminal ataupun sambungan terminal yang betul. Sebagai contoh, terminal anode diod disambungkan kepada terminal positif sel ataupun sumber, manakala terminal katod disambungkan dengan terminal negatif sumber. Semasa pincang kehadapan, elektron dari semikonduktor jenis N, okay, kita tandakan dulu jenis N ini. Okay, jenis N ini semikonduktor jenis N. Ini adalah jenis P. Okay, jadi elektron daripada N ini akan bergerak ke arah terminal positif. Ini terminal positif di sini. Okay, jadi ini elektron di sini akan menyeberangi simpang ini. Okay, manakala lohong ini juga akan menyeberangi ke terminal negatif di sebelah sini. Okay, jadi lama kelamaan simpang ini akan menjadi semakin kecil. Jadi lapisan ataupun lapisan susut nilai pada simpang PN menjadi semakin nipis dan hilang sama sekali. Dengan ini arus dapat mengalir melalui diod. Sekiranya diod ini dipasang dengan cara yang betul ataupun dengan menyambungkan pada terminal yang betul, maka mentol akan menyala. Okey. Jadi mentol akan menyala dalam posisi pincang hadapan. Okey, jadi diingat sekiranya untuk menghasilkan ataupun untuk melengkapkan litar, okey, terminal haruslah disambungkan dengan betul. Yang kedua, arus ataupun voltan simpang mestilah kurang daripada voltan sumber ataupun voltan sumber ini lebih besar daripada voltan simpang. Okey. Baik, seterusnya kita akan tengok pula pincang songsang. Okey, sekiranya sel disambung secara songsang dengan diod, maksudnya terminal itu disambungkan dengan salah posisinya. Contohnya ini terminal positif, ini terminal negatif, ini terminal negatif bagi diod iaitu katod, ini terminal positif, ini terminal, ini adalah terminal terminal negatif. Okey, ini terminal positif.
ini negatif, ini terminal negatif, ini terminal positif, maka mentol tidak akan menyala. Kenapa? Jadi kita tengok balik, okey, seperti yang berlaku di sini pada gambar rajah ini. Jadi di sini lohong akan tertarik menjauhi, okey, akan menjauhi simpang ini. Okey, ini terminal ni negatif, ini positif. Okey, maksudnya lohong ini akan bergerak menjauhi ke kiri, akan menjauhi simpang. Sama halnya juga berlaku dengan elektron, elektron ini akan juga menjauhi simpang ini, okey, yang menghasilkan simpang ataupun jurang yang semakin jauh. Jadi dalam kes bincang songsang ini, lapisan susutan menjadi semakin lebar kerana lohong yang bercas positif akan tertarik ke cas ataupun ke terminal negatif, dan sebaliknya juga berlaku dengan elektron yang akan tertarik ke terminal positif. Okey, hal ini menyebabkan voltan simpang bertambah sehingga menjadi sama dengan voltan sumber. Okey, jadi tanpa beza keupayaan arus elektrik gagal mengalir.